Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, cikgu harap murid-murid masih ingat lagi kemahiran saintifik iaitu KS yang kita dah belajar sebelum ni, di mana KS ni terbahagi kepada dua iaitu KPS dan juga KM. Okey, untuk hari ni cikgu nak bagi penekanan kepada KPS memerhati. Apa itu KPS memerhati? Ketika bila kita perlu menggunakan KPS memerhati. Okey. KPS memerhati ni kita menggunakan 5 deria. Sama ada kita gunakan kelima-lima deria ni ataupun sebahagian sahaja. Bergantung kepada kita nak mengumpulkan sesuatu maklumat tentang objek ataupun fenomena yang diberi. Okey, di mana kelima-lima deria ni melibatkan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan juga bau. Okey, di mana deria penglihatan ni kita akan menggunakan organ mata. Okey, melalui organ mata ni kita boleh membuat pemerhatian sama ada daripada segi perubahan warna ataupun perubahan saiz, ketinggian, jarak dan sebagainya. Okey, kemudian daripada segi deria pendengaran pula kita akan menggunakan organ telinga, di mana melalui organ telinga ni kita akan dengar objek ataupun fenomena tu bunyi dia bising ke. Okey. Kemudian bunyi dia kuat, nyaring, perlahan. Okey, contoh macam suara cikgu. Cikgu tengah mengajar sekarang. Okey, suara cikgu jelas ke ataupun tidak jelas. Kemudian kalau bunyi ambulans, macam mana bunyi ambulans ataupun bagaimana bunyi motosikal dan sebagainya. Okey, itu berkaitan dengan deria pendengaran. Okey, apabila kita membuat pemerhatian terhadap deria sentuhan pula, kita menggunakan organ kulit. Okey, iaitu organ tangan kita lah, lebih kepada anggota tangan. Okey, di mana melalui sentuhan ni, KPS memerhati yang kita boleh jalankan adalah kita boleh kenal pasti sama ada permukaan sesuatu objek tu kasar ke, lembut, licin. Okey, manakala sentuhan tu pula sama ada objek tersebut panas ataupun sejuk dan sebagainya. Seterusnya, melalui deria rasa pula kita akan menggunakan organ lidah. Dengan lidah kita boleh tahu, kita boleh jalankan pemerhatian objek tu rasa dia macam mana. Rasa tawar, masin, manis ataupun pahit. Okey, kemudian deria yang terakhir adalah deria bau. Kita menggunakan organ hidung, iaitu kita boleh menjalankan pemerhatian objek tersebut berbau busuk. Okey, contohnya makanan yang telah rosak, bau dia macam mana? Bau dia bau busuk. Okey, kemudian kalau seseorang murid tu ataupun seorang rakan kita pakai perfume, bau dia macam mana? Bau dia wangi ataupun tiada bau. Bunga bau, ada bunga yang bau busuk, ada bunga yang bau wangi dan sebagainya ya. Itu maksud cikgu di mana kita menggunakan kelima-lima deria ketika kita membuat KPS memerhati. Okey, selalunya menjadi kebiasaan soalan macam mana yang melibatkan kita perlu menggunakan KPS memerhati ataupun ketika kita membuat pemerhatian. Okey, selalunya soalannya lebih kurang macam inilah soalan dia. Apakah yang dapat kamu perhatikan? Contoh yang kedua pula, biasanya soalan dia akan tanya daripada jadual. Nyatakan pemerhatian yang dapat diperhatikan. Apabila soalan-soalan macam ni, jadi kamu kena menggunakan kelima-lima deria ni ataupun sebahagian deria sahaja. Okey, boleh faham ya? Okey, seterusnya saya dapat membuat pemerhatian dengan ada 7 aspek yang kamu kena ambil maklum dan kamu kena faham. Di mana yang pertama, menggunakan pelbagai deria dengan berkesan. Macam mana? Okey, contoh ni cikgu ada bagi video kat sini. Okey, kamu boleh tengok. Okey, video ni cikgu nak buat kek. Cikgu nak buat kek coklat. Okey, jadi dalam video ni cikgu dah bahagikan kepada kelima-lima deria tadi. Okey, contoh deria pendengaran. Okey, ada suara kanak. Kemudian sentuhan. Sentuhan tadi cikgu dah terangkan kan. Okey, jadi berdasarkan pada video ni kita boleh tengok adunan kek ni lembut. Kemudian bekas ni keras.
Okey, apabila kita menggunakan organ tangan, kita sentuh susu, susu ni melekit. Bukan melekti, melekit. Okey, kemudian kita tengok pula permukaan meja. Permukaan meja ni licin. Lagi apa lagi pemerhatian melalui sentuhan kamu boleh buat? Meja ni keras. Betul tak? Kemudian apa lagi? Dan sebagainya kamu boleh tengoklah video ni. Kamu boleh nyatakan pendapat kamu pula daripada pemerhatian yang kamu jalankan melalui deria sentuhan. Okey, kemudian penglihatan. Okey, penglihatan tadi kita gunakan deria organ mata. Di mana penglihatan ni cikgu bahagikan pada dua. Okey, yang pertama daripada segi warna. Okey, kita tengok warna ada bekas berwarna putih. Okey, ada bekas berwarna merah. Kemudian ada bekas berwarna merah bata. Okey, kemudian senduk ni berwarna putih. Kemudian ada tin susu. Okey, kemudian adunan kita tengok pula adunan kek ni berwarna coklat. Okey, lagi apa lagi melalui warna yang kamu boleh nampak pemerhatian dia. Okey, kita tengok pula daripada susu tin ni pula. Okey, ada apa? Ada lambang FNN dan sebagainya. Kemudian kat sini pun ada objek lain juga kan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada deria penglihatan melibatkan bilangan. Okey. Ada satu bekas Okey, ada satu bekas ni berwarna putih. Kemudian satu bekas warna merah, satu bekas merah bata. Bila kita kira balik ada berapa ada berapa bilangan bekas? Ada 3. Kemudian kita tengok pula senduk warna putih tadi ada berapa? Ada satu. Tak ada 2 kat sini kan? Ada 1 sahaja. Kemudian tin susu ni pun ada 1. Okey, mungkin kamu boleh nyatakan lagi bilangan benda lain. Contoh bilangan yang ni, objek ni, ada berapa bilangan objek ni? Itu contoh bilangan. Okey, seterusnya daripada segi deria rasa. Kek ni cikgu buat, okey rasa dia sedap lah kan. Ataupun kalau ayolah biasanya kek ni memang rasa sedap. Okey, kemudian susu ni rasa manis. Okey, seterusnya bau. Bau adunan kek ni berbau wangi. Itu contoh kita menggunakan pelbagai deria dengan berkesan. Okey, seterusnya okey, mengenal pasti ciri umum sekumpulan item. Okey, contoh kat sini kita ambil kenderaan lah. Okey, ciri umum apa yang ada pada sesuatu kenderaan. Kalau cikgu ambil kat sini, gambar cikgu adalah kereta. Okey, jadi yang ni cikgu ambil warna kereta ni warna kuning. Okey, kalau kita tengok di sekeliling kita, ada pelbagai jenis warna. Ada warna hijau, warna biru dan sebagainya. Okey, kemudian kita tahu ciri umum kereta dia ada berapa steering? Ada 1. Kemudian kereta ada 4 tayar. Okey, cuma dalam gambar cikgu ni ada 2 tayar di sebelah sana tak nampak kan. Okey. So seterusnya kita tahu ciri umum bagi kereta ni ada tempat duduk, ada lampu. Okey, kereta ada satu cermin. Maksud cikgu satu cermin kat depan lah. Tapi sebenarnya ada lebih daripada satu cermin, iaitu cermin tingkap pun betul. Kemudian cermin pandang belakang, cermin sisi dan sebagainya. Okey, kemudian ciri umum bagi kereta ada pembesar suara. Yang kita dengar muzik dalam kereta itu kita panggil pembesar suara ataupun speaker. Dan kamu boleh nyatakan ciri-ciri umum yang lain juga yang kamu boleh kenal pasti. Okey, itu antara contoh-contoh bila kita nak kenal pasti ciri umum sekumpulan item. Boleh faham ya? Okey, kalau kamu nak ambil contoh benda lain, contohnya contoh kalau di rumah yang ada dengan kamu, contohnya ciri bagi rumah. Ciri umum bagi rumah ada apa? Ada atap, ada pintu, ada tingkap dan sebagainya. Okey, itu maksudnya mengenal pasti ciri umum sekumpulan item. Okey, seterusnya menyatakan persamaan dan perbezaan yang dikesan. Okey, jap. Yang nombor 4 ni tajuk dia salah. Okey, sepatutnya tajuk dia kejap ya. Sepatutnya nombor 4 ni tajuk dia mengenal ciri yang ganjil ataupun mempunyai kelainan. Silap kat sini ya. Kejap. Okey, cikgu copy sekejap ya.
Okey, di mana mengenal ciri yang ganjil ataupun mempunyai kelainan. Okey, kamu perhatikan gambar yang cikgu sediakan kat sini. Okey, kita bila tengok gambar ni kita terus nampak apa ciri ganjil ataupun yang lain daripada gambar ni. Di mana dekat sini warna tumbuhan dalam pasu sederhana berlainan dengan warna tumbuhan dalam pasu besar dan pasu kecil. Okey, kamu tengok ya. Yang ni pasu ni warna tumbuhan ni sama, betul tak? Sama. Yang ni warna dia hijau gelap. Okey, itu maksudnya kita mengenal ciri yang ganjil dan mempunyai kelainan. Sebab memang kalau kita tengok di gambar ni, kita terus nampak dengan ketara. Okey, kemudian menyatakan persamaan dan perbezaan yang dikesan. Okey, perhatikan gambar ni. Okey, gambar bunga juga cikgu ambil. Kita tengok persamaan. Bila persamaan ni automatik kamu kena ingat perkataan semua. Okey, semua di mana semua saiz pasu ni sama. Tengok ya. Pasu pertama, kedua, ketiga, keempat. Semua saiz dia sama. Kemudian tengok pula bentuk pasu. Semua sama kan bentuk silinder. Kemudian pasu punya rak kayu ni. Setiap empat pasu ni ada rak kayu. Kemudian kita tengok pula warna rak kayu coklat semua. Keempat-empat ni warna rak kayu coklat. Kemudian kita tengok pula warna tumbuhan. Tengok warna tumbuhan semua sama kan. Okey, itu kita masukkan sebagai menyatakan persamaan yang kita kesan. Dalam gambar ni juga kita boleh nampak perbezaan. Okey, perbezaan ni maksudnya sebahagian daripada gambar tu ada yang tidak sama. Okey, contohnya kat sini kita nampak dengan ketara. Warna pasu ni yang pertama ni warna dia warna grey. Kemudian ni warna pastel peach kan. Okey, yang ni color white. Okey, warna putih. Ini color hitam. Okey, jadi kita nampak dengan ketara warna bagi pasu ni tidak sama, berbeza antara satu sama lain. Kemudian kita tengok pula saiz pokok tidak sama. Maksud saiz pokok tu ada saiz yang besar, ada saiz yang kecil. Ni tengok. Ni kecil, ni besar. Tengok. Besar tak sama kan. Okey, kemudian ketinggian pokok tidak sama. Ketinggian ni ada yang rendah, ada yang tinggi. Tengok ya. Ni rendah, tinggi. Okey, itu maksudnya perbezaan yang kita boleh kesan. Okey, seterusnya adalah menyatakan perubahan yang berlaku secara kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, apa maksud kuantitatif ni ataupun kualitatif? Okey, kuantitatif ni maksudnya kita boleh ukur dengan angka. Okey, kita boleh bilang. Manakala daripada segi kualitatif pula, maksudnya kita tak boleh ukur dengan dalam bentuk angka. Okey, di mana kita menjalankan melalui pemerhatian tadi. Sama ada kita tengok biasanya kita akan buat dari segi perkataan ataupun ayat. Okey. Ataupun kita tengok perubahan daripada yang pertama dengan yang kedua. Macam mana perbandingan di antara dua benda, dua objek. Itu maksudnya. Okey. Contoh kat sini. Okey, ni gambar kek. Okey, kek coklat tadi yang cikgu kata cikgu buat kek coklat. Okey, inilah hasil kek coklat cikgu. Okey, di mana kalau daripada segi kuantitatif, okey, waktu sebelum ni, ni sebelum, ni ada kek kan? Kek dia satu kek, saiz dia besar. Tapi selepas tu, cikgu potong kek ni menjadi ke 16 ke 18 potongan kek yang bersaiz kecil. Nampak kat sini? Kita boleh ukur secara kuantitatif. Okey. Kemudian, kalau melalui kualitatif pula sebelum, okey, kita tengok pula ya. Kek pertama ni cikgu letak dalam pinggan. Okey, kemudian cikgu transfer dalam bekas. Okey, ni diletakkan dalam bekas ya, bukan diletak lah. Okey, bekas. Boleh faham tak? Apa maksud perubahan secara kuantitatif dengan kualitatif? Okey, cikgu ulang balik. Kuantitatif ni kamu kena ingat data yang berbentuk angka yang boleh diukur. Kalau kualitatif ni, kita tak boleh ukur menggunakan angka, nombor. Okey? Kamu akan buat melalui pemerhatian, contohnya tadi, yang perubahan warna, kehadiran, maksudnya kehadiran pinggan, kehadiran bekas. Itu maksudnya kualitatif. Okey, seterusnya, mengenal pasti pola ataupun tertib fenomena yang berlaku. Ni KPS memerhati. Kita guna pemerhatian. Di mana, okey, contoh kat sini, kita nak buat perubahan arah, panjang dan kedudukan bayang
bayang. Okey, tengok sini. Arah barat. Okey, cikgu nak ambil kat sini ya. Okey, tengok. Okey ni. Perubahan manakala adiknya akan terus berlaku secara silih berganti. Kedudukan mata. Okey, kita tengok perubahan panjang dan arah bayang. Okey, kita nampak ya. Daripada waktu matahari terbit, okey, kemudian waktu tengah hari, kemudian sehingga matahari terbendang. Okey. Daripada pagi pergi ke tengah hari berkurang, okey, panjang bayang-bayang. Kemudian daripada tengah hari pergi ke petang semakin bertambah. Okey, itu kita nampak dia punya pola dia. Okey. Itu contoh. Okey. Seterusnya ni pola tadi semakin bertambah, semakin berkurang ataupun tiada perubahan. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menggunakan alat bagi membantu diri untuk membuat kajian secara terperinci. Okey, contoh kat sini cikgu ambil adalah tonton video, perhatikan fungsi kanta pembesar. Okey, ni ni. Okey, di mana kanta pembesar ni adalah alat di mana kita nak perhatikan objek kita. Boleh nampak gambar dengan lebih warna dengan lebih jelas. Okey. Okey, contoh je ya. Okey ni. Pembiasan cahaya. Agak kecil. Okey, cikgu serai-serai takta. Agak kecil. Okey, cikgu akan menggunakan kata pembesar. Okey, lihat imej yang terbentuk. Semakin besar. Nampak tak perubahan yang berlaku? Okey, inilah kita namakan sebagai fenomena pembiasan cahaya. Okey, itu maksudnya kita menggunakan alat bagi membantu diri untuk membuat kajian secara terperinci. Okey, cikgu harap kamu boleh faham KPS memerhati ni ya. Okey, di mana kalau kamu nak guna contoh lain alat, contoh kalau kita nak tengok mikroorganisma, okey, ataupun kamu nak tengok kuman. Okey, alat apa yang sesuai untuk kita tengok kuman? Kita guna mikroskop. Okey. Contohnya kalau kita nak tahu pula suhu sesuatu objek tu, nak tahu lebih terperinci, lebih tepat, kita akan guna alat apa? Alat termometer dan sebagainya. Okey. So, cikgu harap kamu faham apa itu KPS memerhati. Okey, di mana melibatkan 5 deria dan 5 organ yang berbeza. Okey, kemudian bagaimana kamu nak menggunakan KPS memerhati ni? Okey, di mana kamu perlu ingatlah ketujuh-tujuh cara kita menggunakan KPS memerhati. So, kita terus pergi, cikgu nak kamu buat latihan ni. Ada 2 latihan cikgu sediakan. Okey, di mana ni latihan pertama, kamu perlu salin dan jawab soalan di sebelah dalam buku nota sains. Okey, tulis hari dengan tarikh. Okey, tajuk hari ni kamu tulis KPS memerhati. Okey, cikgu nak kamu salin. Okey, raja di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang pertumbuhan biji benih kacang hijau. Okey, sama ada kamu nak lukis, cikgu nak kamu lukis. Lukis dan salin soalan. Okey, berdasarkan pemerhatian kamu, apakah corak perubahan yang berlaku pada ketinggian anak pokok? Tengok corak dia.
Bagaimana? Apa jawapan dia? Okey, kemudian ini untuk KBAT. Selain daripada mengukur dan mencatat ketinggian tumbuhan itu setiap hari, beri cadangan alat yang sesuai digunakan untuk menunjukkan perubahan yang berlaku dari hari pertama hingga hari ke-9. Cuba kamu fikir. Okey, ini latihan 1, kemudian latihan 2, salin dan juga lukis gambar ni. Okey, di mana perhatikan objek-objek di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut. Okey, bila dah siap semua latihan, hantar kepada cikgu melalui GC untuk cikgu semak.